Baiklah, di studio pada hari ini kita panjangkan lagi. Ini adalah berkaitan dengan topik Majlis Amanat Perdana Integriti 2023. Salah satu inisiatif berkaitan dengan tadbir urus dan juga integriti yang khusus dilakukan di negeri Sarawak. Baiklah, untuk memanjangkan lagi perbincangan mengenai topik ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Muhammad Rais Ramli, iaitu Ketua Seksyen Program Bitara dan Komuniti Institut Integriti Malaysia. Baiklah, Tuan Rais, saya difahamkan Amanat Perdana Integriti 2023 ini akan diadakan pada 14 September. Bukan sahaja tahun ini, malah ia telah pun bermula sejak tahun 2019 lagi. Tapi apa istimewanya? Kenapa program ini diangkat di negeri Sarawak? Tuan, silakan. Program ini sebenarnya diangkat oleh pentadbiran negeri Sarawak. Kerana pentadbiran negeri Sarawak merasakan bahawa integriti itu adalah tiang utama kepada pengurusan integriti dan tadbir urus di negeri Sarawak. Apa yang menariknya tentang MAPI ini adalah penglibatan daripada keseluruhan masyarakat di Sarawak itu nanti. Dalam ucapan yang akan diberikan oleh Yang Berhormat Premier, maka akan ditegaskan bahawa hala tuju seterusnya di negeri Sarawak dalam konteks integriti dan governance. Dan ini yang kita cuba lihat bahawa sesuatu yang agak unik. Sebab setiap tahun daripada 2019 telah diadakan amanat ini. Jadi kita Institut Integriti Malaysia menyokong usaha yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui unit integriti dan ombudsman negeri Sarawak. Jadi ini satu yang cukup signifikan dalam isu integriti buat masa sekarang. Jadi sejak tahun 2019, apakah modul-modul ataupun program-program yang dilakukan selepas amanat ini dilancarkan, dan juga untuk tahun ini apakah fokus yang akan dapat kita jangkakan untuk penambahbaikan isu integriti dan juga tadbir urus di negeri Sarawak? Ya, untuk tahun ini sebenarnya Institut Integriti Malaysia banyak bekerjasama dengan Unions Sarawak. Dalam konteks kita kata kita ada program bersama dengan ketua masyarakat. Kita ada modul integriti kepimpinan masyarakat. Yang ini kita bawa integriti sehingga ke akar umbi. Bahawa kita percaya bahawa integriti itu bermula di rumah. Jadi yang paling hampirnya adalah kita katakan bahawa mereka yang berada dalam kelompok masyarakat. Dan juga kita ada program dengan agensi penguatkuasa. Agensi penguatkuasa yang kita tahu bahawa the frontliner adalah agensi penguatkuasa. Dan skeptikal daripada masyarakat setiap kali berurusan dengan pihak yang berkaitan dengan frontliner adalah isu rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Dan kita juga ada satu program unik yang kita jalankan dengan Sarawak, iaitu Community Integrity Buildings. Community Integrity Buildings ini kita bangunkan kapasiti masyarakat sebagai mata dan telinga kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan kepada masyarakat. Sebagai contoh, pembersihan longkang, pemotongan rumput yang dekat dengan masyarakat. Jadi yang ini kita katakan bahawa kalau PBT atau pihak berkuasa agak sukar memantau keseluruhan program, tetapi masyarakat yang menerima perkhidmatan mempunyai ruang untuk melihat bahawa adakah benar dilaksanakan kecuali pada masa-masa tertentu atau bagaimana. Jadi ini sesuatu yang unik. Dan banyak juga program integriti yang kita adakan dengan pejabat awam di negeri Sarawak, terutamanya kursus-kursus berkaitan etika dan integriti, dan juga ada yang kita namakan Do the Right Things, iaitu berkaitan dengan integriti. Bagaimana keterlibatan masyarakat awam? Maksudnya dalam setiap program itu dilakukan, adakah suara mereka didengar, ataupun adakah akan wujud saluran-saluran untuk menyampaikan suara ketidakpuashatian mereka terhadap isu pentadbiran dan juga apa yang berlaku di Sarawak? Ya. Alhamdulillah, daripada Community Integrity Buildings kita buat di Dewan Bandaraya Kuching Utara, kita buat di Majlis Pemandaran Limbang, Mato Daro dan juga Sibu. Jadi respon ataupun maklum balas daripada masyarakat cukup baik. Kita boleh nampak bahawa kualiti perkhidmatan yang disampaikan oleh kontraktor ataupun oleh vendor-vendor dilantik bertambah baik, kerana mereka sentiasa dipantau. Bukan kita hanya bagi servis dan juga kita katakan semua selepas itu dibuat pembayaran dan sebagainya, tetapi kualiti mereka dipantau. Jadi pelibatan rakyat itu cukup baik, kerana rakyat yang menerima perkhidmatan itu yang kita cuba bagikan tumpuan dalam program-program kita. Okeylah, untuk Majlis Amanat Perdana Integriti 2023 ini 14 September, yang mana ucap pertama akan disampaikan oleh Yang Berhormat Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Openg. Apa yang dapat kita jangkakan menerusi ucap pertama ini dan juga modul-modul yang akan dilakukan selepas daripada ucap pertama ini berlangsung? Baik, kita merasakan bahawa pada tahun ini agak unik kerana Sarawak menyambut 60 tahun merdeka. Jadi pastinya impak integriti itu menjadi satu yang penting. Dan pada masa yang sama kita lihat bahawa ekonomi negara makin berkembang dan sebagainya. Yang kita rasakan di sini bahawa bagaimana penyataan tentang integriti ini boleh menarik
pelabur-pelabur untuk terus membuat pelaburan di dalam negeri Sarawak ataupun di Malaysia. Kerana integriti amat penting dalam konteks kita kata bukan hanya dalam kelompok kecil, tetapi yang lebih luas lagi boleh mendatangkan keuntungan dalam konteks kita kata perniagaan. Sekiranya dilaksanakan secara jujur, amanah dan ikhlas. Jadi ini yang kita rasakan. Dan selepas ini alhamdulillah kita rasa bahawa program-program yang lebih berfokus akan dilaksanakan. Sebagai contoh saya katakan tadi kepada puak kuasa yang banyak ketirisan berlaku dan sebagainya, dan juga kepada masyarakat melalui kepimpinan masyarakat. Jadi apakah cabaran dan juga isu utama yang dihadapi oleh IIM khususnya yang akan menjalankan segala modul ini apabila bermulanya MAP-I pada tahun 2019 sehingga sekarang, dan bagaimana isu-isu ini ditangani oleh IIM? Ya, pasti ada cabaran. Cabaran cukup besar sebenarnya apabila kita bercerita tentang integriti. Kerana yang menjadi cabaran adalah kefahaman. Bagaimana kita nak memahamkan masyarakat bahawa integriti ini bukan hanya kepada yang memegang kuasa, tetapi juga kepada kita sebagai rakyat jelata dan sebagainya. Bagaimana kita menerima fokus ataupun kita katakan bahawa setiap tanggungjawab yang kita terima itu dilaksanakan dengan baik. Kadang-kadang kalau kita lihat, ia tidak mendatangkan keuntungan dari segi mata ringgit. Tetapi dia mendatangkan keuntungan kita kata daripada segi pembinaan masyarakat itu sendiri. Sebab integriti ini sesuatu yang pada istilahnya kita kata integriti, keutuhan dan sebagainya. Tetapi kefahaman itu ada sedikit kita katakan bahawa cabaran. Kerana orang melihat integriti itu hanyalah rasuah. Tetapi integriti itu lebih luas daripada itu. Kalau kita katakan daripada segi penjagaan masa, kita tidak menepati masa juga isu integriti. Tetapi ramai daripada kita rasa mungkin ia boleh bertolak ansur sekiranya tidak menepati masa atau sebagainya. Tetapi ini adalah elemen yang paling kecil dalam konteks kita kata apabila bercerita integriti. Lebih besar kita pergi kepada rasuah, pecahan manah dan salah guna kuasa. Mungkin sedikit pencerahan, kerana mungkin ada yang tidak faham pentingnya untuk kita bercakap tentang tadbir urus yang integriti yang baik ini dapat menarik pelabur luar, pelabur asing datang. Terus mungkin kalau hari ini kita bercerita tentang Sarawak, tapi secara keseluruhan kalau tadbir urus yang integriti baik di Malaysia, dia akan menjadi salah satu faktor penarik pelabur asing. Bagaimana perkara ini? Sebagai contoh, kalau kita katakan sesebuah pentadbiran itu berintegriti, maka sudah pasti kos yang melibat dalam sesuatu projek akan berkurangan. Kerana tidak adanya kos-kos terselindung di sebaliknya. Tidak ada kos-kos yang terpaksa dimasukkan sebagai elemen rasuah yang mana kalau kontraktor atau pelabur mereka akan masuk dalam kos dan sesuatu projek akan jadi lebih tinggi. Ya. Itu yang berlaku. Tapi mereka menganggap perkara itu okey, tak apalah, kita menghalalkan perkara tersebut. Konteks itu boleh bagaimana? Integrity is no compromise. Okay. Integrity is no compromise. Dan integrity adalah do the right thing when nobody is watching. Bermaksudnya kita bertindak dengan diri kita sendiri. Sekiranya diperhatikan, kita boleh kita kata berlakon atau sebagainya sebagai seorang berintegriti. Tetapi apabila kita berada berseorangan, sesiapa yang memantau kita? Di sini yang timbul isu apabila kita katakan memegang steering kereta, memotong di sebelah kiri, tetapi seorang pekerja yang cukup baik di tempat kerja. Maka integriti itu sentiasa ditimbang tara. Perlu berintegriti di satu bahagian, tak apalah kita langgar sikit di sebelah bahagian. Di sini yang kita katakan bahawa integrity is no compromise. Integrity black and white. Dia tidak ada grey area. Maka ia salah-salah, sekiranya buat dihukum. Jadi sekiranya ia betul, dilaksanakan. Keuntungannya pasti kepada negara dan juga rakyat. Dan kerana itulah Sarawak mengambil pendekatan untuk memperkukuhkan lagi isu tadbir urus dan juga integriti, dan juga saya difahamkan wujudnya jabatan kuasa khas untuk menilai dan juga melihat aspek integriti di Sarawak. Contohnya apa? Ya, contoh di Sarawak pada tahun 2018 diwujudkan unit integriti dan ombudsman union di bawah Jabatan Premier. Bagi kita ini cukup unik kerana adanya satu-satunya unit yang kawal selia tadbir urus dan integriti di negeri Sarawak. Dari segi kita katakan aduan, daripada segi pembudayaan dan sebagainya, ada badan yang menjaga. Ia tidak hanyalah dicambahkan kepada setiap agensi dan sebagainya. Dan di Sarawak juga ada hampir 166 orang pegawai integriti bertauliah, CEIO, yang mana telah mendapat latihan daripada SPRM dan sebagainya. Dia dituat di jabatan-jabatan kerajaan di negeri Sarawak. Dan mereka ini adalah arkitektur, orang yang mencetuskan idea-idea program dan sebagainya di negeri. Dan ini cukup ramai, 166 di satu negeri. Jadi kita rasakan bahawa kekuatan tenaga kerja, kekuatan pasukan ini boleh ditampilkan dengan lebih baik sekiranya kita kata integriti menjadi satu teras. InsyaAllah. Dari aspek Institut Integriti Malaysia, bagaimana pula dengan usaha-usaha
ke atas negeri lain? Bagaimana? Kita mengharapkan dengan penganjuran MAPI ataupun Majlis Amanat Integriti Perdana yang dilakukan di Sarawak ini memberi ruang kepada negeri-negeri lain untuk bersama-sama menyatakan tekad mereka untuk memerangi rasuah, pecah manah, salah guna kuasa dan meningkatkan integriti sebagai satu teras di dalam pentadbiran di negeri ataupun di jabatan. Jadi kita rasakan bahawa ini pendekatan yang cukup baik dan perlu diteruskan bukan hanya di Sarawak tapi di negeri-negeri lain. Atau lebih bagus kalau kita katakan di peringkat nasional sekalipun. Kemungkinan kita perlu adakan Amanat Integriti Perdana Menteri sebagai contoh untuk kita tunjukkan bahawa memang kita mahukan integriti dan kita menolak semua salah laku yang berlaku dalam negara. Jadi mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Tuan sendiri untuk melihat MAPI ini bukan sahaja wujud di negeri Sarawak tapi dikembangkan lagi ke negeri-negeri lain. Ya, betul. Kita harapkan bahawa ia dapat dikembangkan kerana ia mendatangkan keuntungan kepada keseluruhan masyarakat. Dan pada 14 hari bulan nanti apabila adanya ucapan daripada Yang Berhormat Premier juga boleh kita ikuti di laman web Unions untuk kita dengar apakah yang cuba disampaikan, apakah harapan kepada negeri Sarawak dan kemungkinan kita boleh ambil sebagai satu yang berguna kepada kita untuk kita amalkan ataupun kita buat hala tuju di tempat kita sendiri. Kepentingan integriti dan juga tadbir urus yang baik ini sangat penting kepada kita semua untuk memastikan negara terus maju dan juga berkembang. Jadi kesan kepada tadbir urus yang berintegriti yang tidak baik ini banyak sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimanakah negara-negara Afrika itu merupakan salah satu contoh bagaimanakah tadbir urus yang berintegriti yang tidak berapa baik diamalkan di negara sana. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Rais Ramli, Ketua Seksyen Program Bitara dan juga Komuniti Institut Integriti Malaysia kerana sudi bersama dengan kita berkongsi berkenaan dengan Majlis Amanat Perdana Integriti 2023 Sarawak. Baiklah.